Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersama saya Ustaz Saiful Azlan dalam kurungan USA untuk kita membincangkan tentang pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bidang ibadah, pelajaran yang ke-17 unit 2, tajuknya ialah solat sunat gerhana. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif pelajaran. Pembelajaran kita ni apa objektifnya? Iaitu pertamanya, setelah kita belajar, kita akan dapat melaksanakan solat gerhana dengan baik. Yang kedua, mengetahui hukum melaksanakan solat gerhana. Yang ketiga, mengetahui amalan-amalan sunat ketika berlakunya gerhana. Yang keempat, menjawab soalan kebat yang disediakan, yang telah Ustaz sediakan kepada kamu. Yang kelima, menjawab soalan kuis di Google Form di bahagian deskripsi bahagian bawah tu nanti. Kita lihat maksud solat gerhana ialah solat yang dilakukan pada waktu gerhana bulan atau gerhana matahari dengan cara yang tertentu. Hukumnya adalah sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Sunat yang diutamakan, sunat yang dituntutannya adalah lebih tinggi berbanding dengan sunat-sunat yang lain. Dalilnya apa? Kita lihat kepada hadis riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bunyinya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan juga bulan dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin, tidak menjadi gerhana kerana matinya seseorang, wala li hayatihi, dan juga bukan kerana hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat kedua-dua tadi, gerhana matahari ataupun bulan, fad'ullah, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Wasallu, dan tunaikanlah solat, hatta tankashifa, sehinggalah gerhana itu berakhir. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Seterusnya kita lihat bilakah tarikh disyariatkan. Tarikh pensyariatan solat gerhana ini ialah kalau gerhana matahari, pertama gerhana matahari disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Terdapat kisah di sebalik pensyariatan solat sunat gerhana ini, iaitu bila mana kita lihat kepada hadis yang kita bacakan tadi, ianya tidak dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menyatakan bahawa gerhana itu tidak ada kaitan dengan mati atau hidupnya seseorang. Ketika pada tahun kedua Hijrah ini berlaku satu peristiwa yang mana peristiwa ini sangat menyedihkan hati Rasulullah SAW. Anak baginda Nabi kita yang bernama Ibrahim, hasil perkongsian hidup Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah ini, kalau kita lihat dari sudut namanya, Maria perempuan Qibti. Qibti ni orang Qibti ni hitam. Kita ni kalau pergi ke dalam masyarakat Qibti, kita ni paling putih. Sebab orang Qibti ni semuanya hitam-hitam. Tetapi berlainan sebenarnya dengan Maria ini. Dia adalah merupakan seorang perempuan yang cantik. Dia adalah hasil darah campuran, bukan dengan orang Qibti, tetapi diriwayatkan ianya dia berlaku campuran dengan orang Perancis, orang daripada Eropah, menjadikan Maria ini merupakan seorang yang sangat cantik. Dan Maria inilah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Maria ini lahirnya seorang anak yang bernama Ibrahim dalam usia 18 bulan. Dalam usia 16 atau 18 bulan, Ibrahim ini jatuh sakit. Dan pada tahun kedua Hijrah ini, Ibrahim anak Rasulullah SAW ini meninggal dunia. Dan peristiwa ini sangat-sangat menyentuh hati Nabi SAW sehingga menitiskan air mata. Rasulullah menangis, para sahabat sedih dengan kesedihan Rasulullah SAW. Pada ketika itu berlakunya gerhana, maka para sahabat, masyarakat pada ketika itu menyangka bahawa gerhana itu berlaku
kerana kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ianya disangkal oleh Rasulullah dengan menyatakan gerhana yang berlaku ini tidak ada kaitan dengan mati ataupun hidup. Sama ada anak aku ataupun anak orang lain atau siapa-siapa saja, tidak berkait dengan kehidupan kita, mati hidupnya kita. Akan tetapi ia merupakan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala gerhana bulan pula berlaku ataupun disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Seterusnya kita lihat amalan sunat ketika berlaku gerhana. Kita tengok apa amalan yang patut kita buat. Kerana masa ustaz kecil-kecil dulu, ustaz pernah tengok di sekalangan orang kampung yang mana kalau berlaku gerhana, mereka ambil pisau, mereka ambil parang atau tapak, mereka pergi ke pokok-pokok yang sepatutnya dah berbuah tapi tak berbuah, mereka pun tetap pokok tersebut. Tetap pokok tu dengan harapan pokok ni kalau ditetap masa berlaku gerhana, maka pokok-pokok ini akan berbuah pada musim yang akan datang. Ini merupakan satu pahaman yang karut-marut, satu perkara yang salah. Jangan buat gitu. Kita lihat apa yang patut kita buat semasa berlaku gerhana. Iaitu pertamanya solat gerhana. Yang keduanya memperbanyakkan istighfar. Apa dia istighfar? Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali. Astaghfirullahalazim. Yang ketiga, memperbanyakkan doa. Berdoa kepada Allah. Tak pandai dalam bahasa Arab, berdoalah dalam bahasa Melayu. Tak ada. Allah SWT ini universal. Allah ini faham semua bahasa yang kita tuturkan. Dia yang cipta kita. Dia faham semua bahasa. Tak semestinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Doalah dengan apa-apa doa sekalipun, bahasa mana sekalipun, Allah memahaminya. Dan jika kita benar-benar ikhlas doa kerana Allah, maka akan diperkenankan doa tersebut. Yang keempatnya, bertakbir. Apa dia takbir? Lafaz Allahu Akbar. Kita lihat berlaku gerhana, ini benda hebat ni berlaku ni, maka kita pun takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang menandakan bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa. Yang kelima, kita kena juga memperbanyakkan bersedekah. Kita sedekahkan wang ringgit kita, harta kita ada, untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Seterusnya kita lihat hikmah solat gerhana. Tengok, dari sudut hikmah, di samping kita baca hikmah, kita tengok bagaimana cara membina hikmah ini. Yang pertama, menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam. Kita letakkan di tengah agar, iaitu agar ni salah satu daripada simpulan perkataan yang kita selalu sebut, ringkasannya suka. S untuk supaya, U untuk, K kerana, A agar. Ni kita guna agar, kita sentiasa patuh kepadanya. Yang kedua, memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang dilakukan supaya hidup dirahmati. Yang ketiga, memandu manusia mentauhidkan Allah kerana meninggalkan amalan khurafat semasa gerhana. Bila mana kita tahu bahawa bila berlaku gerhana, kita tunaikan solat, ajak orang untuk menunaikan solat, mentauhidkan Allah, bertakbir, berdoa, maka dengan itu dapatlah tinggalkan perbuatan khurafat semasa berlakunya gerhana. Kita lihat pula kaifiyah atau cara solat gerhana. Solat gerhana ni dia pelik sikit. Sebelum tu kita pergi kepada satu persatu dulu. Pertamanya adalah niat. Niat solat gerhana, usalli sunnatal khusufi rak'ataini imaman. Kalau kita jadi imam lah. Kalau kita jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam ataupun menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Untuk gerhana matahari kita tukar je satu perkataan, khusuf menjadi kusuf. Khusuf menjadi kusuf. Jadi usalli sunnatal kusufi rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat gerhana matahari 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Masih dalam kaifiyah, masih dalam cara solat gerhana, bilangan rakaatnya ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Dan ada 2 kali rukuk untuk setiap rakaat. Ni beza dia. Solat ni beza dia dengan solat yang lain. Antara yang ketaranya ialah ada 2 kali rukuk dalam satu rakaat.
Dan setiap rukuk dan sujud terdapat tasbih. Macam kita juga solat biasa pun ada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tetapi tasbih ni yang dimaksudkan silah ada banyak kali tasbih yang akan kita bicarakan dalam slide yang akan datang. Okey. Seterusnya waktunya, waktu adalah ketika berlaku gerhana lah masa solat. Kalau gerhana tak berlaku, tak boleh solat, tak ada syariatnya untuk solat. Kalau orang kata gerhana tetapi kita tengok hujan, tak nampak matahari, maka tak ada jugalah solat gerhana. Cara pelaksanaannya digalakkan secara berjamaah. Tunaikan ramai-ramai solat sunat gerhana ini. Masih dalam kaifiyah cara solat, bacaan pada rakaat pertama yang propernya, yang betul-betulnya ni, kita baca apa? Kita tengok pun dah nak lebah dah rasa. Belum baca lagi, iaitu rakaat pertama kita baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua kita baca rakaat pertama, bahagian pertama tu kita baca surah Al-Baqarah. Kemudian kita baca lagi surah Ali Imran. Ataupun bolehlah baca surah lain. Rakaat kedua kita baca surah An-Nisa dan kemudian kita baca surah Al-Maidah. Surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah atau surah-surah lain yang ayatnya lebih kurang sama dengan surah-surah di atas. Okey. Kita lihat pula bacaan dalam sujud. Bacaan dalam rukuk dan sujud. Bacaan dalam rukuk dan sujud dah bagi rukuk kita baca macam biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan dalam sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cumanya dalam rukuk pertama kita baca 600 hingga 750 kali. Rukuk kedua 600 hingga 750 kali juga. Rukuk ketiga kita baca 750 hingga 900 kali. Rukuk keempat iaitu 600 hingga 750 kali. Dalam sujud pula kita baca iaitu 1050 kali sujud pertama hingga 1200. Sujud kedua 900 hingga 1050. Sujud ketiga 1050 hingga 1200. Sujud keempat ada 900 hingga 1050 kali. Ini bilangan-bilangan tasbih yang perlu kita baca, sunat kita baca dalam solat sunat gerhana ini. Secara ringkasnya Ustaz nak rangkumkan untuk kamu dapatkan gambaran, kamu dapatkan gambaran bagaimana sebenarnya solat sunat gerhana ini, iaitu pertama niat dan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selepas itu kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Kemudian selepas itu baca surah. Surah apa? Surah Al-Baqarah tadilah. Baca surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk. Dalam rukuk tu ada tasbih yang banyak tadi. Kemudian kita qiyam semula. Ustaz tak namakan sebagai i'tidal. Sebab apa? Kita bangun semula tu. Macam i'tidal lah. Bangun, kemudian kita baca Al-Fatihah, kita pun baca apa lagi? Baca surah. Tadi surah Ali Imran. Kemudian bila habis surah Ali Imran, baru rukuk semula tu. Namanya rukuk kedua, baca tasbih. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Sujud tu baca tasbih banyakkan subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la wa bihamdi. Banyak tadi. Kemudian selepas itu duduk antara dua sujud. Sujud pula baca lagi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la sampai 900,000 kali tadi. Kemudian bangunlah untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Baca surah apa? Surah yang apa yang kita sebutkan tadi? Surah apa ni? Lepas kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kemudian kita baca apa? Surah yang belakang tadi kita tengok, kita baca surah An-Nisa, kemudian baca lagi surah Al-Maidah. Okey. Jadi baca surah An-Nisa, rukuk. Kemudian bangun semula, Al-Fatihah, baca surah pula Al-Maidah, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Begitulah gambaran bagaimana cara menunaikan solat sunat gerhana. Bezanya dengan solat sunat yang lain, dari sudut perbuatan, kita ada rukuk, kemudian bangun baca balik. Kemudian rukuk balik, i'tidal, baru sujud. Kalau solat biasa, kita rukuk, i'tidal, terus sujud. Tapi solat gerhana, rukuk, bangun balik, baca Al-Fatihah, baca surah balik, kemudian baru rukuk kali kedua pula. Kalau dilihat kepada bacaan-bacaan yang panjang ini, kita di zaman ini rasa macam tak mampu nak buat ni. Solat gerhana ni memang panjang sangat, penat nanti bila kita sujud lama-lama, pecah kepala, patah hidung kan nanti.
Jadi bolehlah juga solat sunat gerhana ini kita tunaikan ia secara ringkas pun boleh. Bacalah ayat-ayat yang kita mampu. Tasbih ketika mana kita rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita bacalah 10 ke 15 kali. Kita pun sami Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita baca surah. Bacalah surah-surah yang tak berat sangat bagi kita. Janji kita buat solat sunat gerhana ini. Kemudian selepas habis solat, ada 2 khutbah macam khutbah Jumaat. Cuma kedudukan khutbah berbeza dengan solat Jumaat. Khutbah tu berada selepas daripada solat, sedangkan bagi solat Jumaat yang kita khutbah dulu kemudian baru solat. Seterusnya kita tengok soalan kebat. Bila tengok gerhana macam yang ada dalam gambar yang saya sediakan ini, maka apakah tindakan anda apabila fenomena di atas berlaku? Okey, tengok macam mana jawapan yang saya sediakan. Okey, ditanya apa tindakan? Bagaimana tindakan anda bila tengok? Saya akan bersegera mengajak rakan menunaikan solat gerhana. Sambung dengan apa? Sambung dengan untuk. Sambung ni boleh. Nak sambung dengan agar ke, nak sambung dengan untuk ke, nak sambung dengan kerana ke, nak sambung dengan supaya ke, boleh. Boleh sambung. Tapi tengok kesesuaian. Ustaz pilih untuk menginsafi kekuasaan Allah. Kemudian sambung apa? Kesannya keimanan kita akan meningkat. Nak suruh nampak kesimpulan? Kita pun buat kesimpulannya. Kita hendaklah Ustaz sambung dengan sentiasa mengiktiraf kekuasaan Allah agar sekali lagi hidup kita diberkati. Itu cara bagaimana untuk menjawab soalan kiamat. Jadi yang terakhirnya ialah soalan pengukuhan. Soalan pengukuhan saya tak letakkan di sini. Sila jawab di bahagian bawah sana, di bahagian deskripsi di bawah ni. Boleh tekan di situ dan para pelajar, para murid sekalian, anak-anak sekalian boleh jawab beberapa kali yang nak. Boleh ulang-ulang soalan itu, boleh ulang-ulang jawab. Mudah-mudahan dengan ulang-ulang itu akan melekat dalam diri kamu, sama ada untuk kamu menjawab peperiksaan nanti ataupun untuk kehidupan kamu. Kerana apa? Kerana setiap perkara yang berulang itu akan mudah melekat dan ingat dalam jiwa kita. Kerana kata-kata hukama orang Arab, cerdik pandai dulu sebut apa? Kullu ma takarrara taqarrara. Bunyi macam sama je. Kullu ma takarrara taqarrara. Setiap perkara yang berulang-ulang itu maka akan melekatlah dalam jiwa. Jadi jangan lupa subscribe dan share video yang saya sediakan ini. Mudah-mudahan ia bukan sahaja bermanfaat untuk kamu, juga bermanfaat untuk orang lain. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.